Okey ya, saya dah mula start record. Kita ada lagi lebih kurang 3 minit. Kawan kita ramai lagi tak masuk ni. Okey, ada lagi 1 minit lebih. Jadi ready balik. Okey ya. Tadi agak mencabar juga, tough. Okey, tak apa, kita ada 2 jam lagi. Sebenarnya kurang pada 2 jam. Jadi nanti boleh rehat lah. Okey, sebab kan dah start dah kan cuti sekolah. Lepas tu kalau kita tengok kenyataan terbaru pada KPM, sekolah akan sambung cuti PDPR lagi, bukannya balik ke sekolah sampailah 31 Ogos. Lepas tu dia akan buat pengumuman baru pula. Maknanya akan terus belajar secara online lah dekat rumah. Yang sekolah punya. Okey, sampai 31 Ogos. Jadi memang tough lah. Okey. Macam mana pun kita cubalah, kita cuba yang terbaik. Ramai kawan-kawan kita pun ramai kawan-kawan kita yang ada urusan taklimat sekolah dan sebagainya. Okey ya, kalau ada apa-apa hal tolong bagi tahu. Nanti kalau parent tanya saya boleh jawablah. Okey ya. Sekarang ni ada berapa? Dah 8.15 lah. Baru ada 17 orang. Untuk kali kedua ni cukup tak rehat? Tadi dah rehat 7.25. Cukup dah kan? Dah boleh mandi, lepas tu makan sikit, solat. Nanti kena ingat dekat universiti nanti kita yang uruskan masa kita sendiri. Jadi contoh jadual kita 8 sampai 10 pagi. Kita yang kena bangun sendiri. Lepas tu kelas yang kedua pula 4 sampai 5 petang. 1 jam. Kita yang kena bergerak sendiri nanti. Kalau siapa-siapa yang duduk jauh pula pada kampus, kena tahu nak tolak pukul berapa. Okey jadi kita akan start dululah slow-slow. Okey, kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta'alaina himmataka wa syur alaina min nuzani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey ya. Dah tambah lah. 26. Okey, sekejap saya tengok dalam grup-grup parent juga. Okey, settle.
Saya buka blower. Okey, jadi kita akan start balik. Tadi saya tinggalkan dengan latihan ini. Okey, sampai H. Semua dah siap dah sampai H. Siap ke belum? Dah siap ah? Okey, jadi kita akan bincangkan jawapan kita. Oh, ada yang belum? Okey, yang belum tak apa, kita akan buat sama-sama. Kita bincang jawapan tu, kita cek sama-sama. Okey, jadi ini padam. Dah. Okey, kita tengok yang B. Okey, pertama sekali kita tengok sin 218. Okey, kita buat dulu. 218, dia akan duduk lebih kurang kat sini lah. Ni ke sini. Okey. 218. Okey. Lepas tu kita tengok, yang ni ialah sin. Dia akan positif dekat 1 dengan 2. Tapi ini yang ketiga. Jadi kita akan dapat negatif. Okey, jadi yang ini 218. Calculator. Okey, jadi kita tengok dekat sini, dia ialah yang ini tadi sama, yang ini 180 tolak theta, ini 180 tambah theta. Okey, jadi kita akan dapat ialah kita nak dapat yang ini, kita akan dapat sin, kita buat dulu 218 180. Ini dah lebih lah, ini yang ketiga. Okey, ingat balik, yang ini theta, yang ini tolak, yang ini tambah. Di 180 tolakkan dengan boleh. Yang ini kita akan dapat 270 lah kat sini. Okey, kita nak cari yang ini. 270 tolak 218. Kita dapat 52. Sin okey, siap. Saya akan double check. Alamak. Ini sin 218. So, untuk ni. Okey. Jadi yang ini kenapa saya dapat skema dia bagi jawapan lain lah.
Kenapa kena tolak 270 bukan 218 tolak 108? Jawapan dia apa? Okey. Okey, macam ni. Yang ni saya tengok semua ada skema. Jadi sebab saya jumpa skema dia, kita akan refer skema. Okey, jadi yang first tadi yang kita buat yang ini. Okey. Yang ini kita akan dapat baki dia dekat sini lah. Okey, yang ini kita akan dapat ialah baki dia dekat sini. Okey, kita nak tengok baki dia yang ada dekat sini. Alhamdulillah. Okey, kalau ikut yang ini, dia bagi dekat kita ialah 38. Okey, kita sampai dekat situ. Ini sampai sini. Okey. Jadi kita akan tengok ialah 180. Ya? Ya, bro. Ada soalan Bukan? Okey, dapat 38 kan? Okey, sebenarnya dia macam ni. Dia kita akan ambil dekat sini. Jadi 180 218 tolak 180. Jadi kita akan dapat 38. Okey, theta tolak dengan okey, yang ini dia tak sama dengan yang tadi. Okey, yang tadi kita dapat yang itu yang 0, something tu. Lepas tu kita akan tengok yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama yang asal tadi ialah sama. Yang kedua ialah kita akan tolak dengan 180. Yang ketiga kita kena tambah 180. Yang keempat kita akan tolak dengan 360. Okey, tapi kali ni kita akan tengok ialah kita akan dapat sini. Kita nak cari yang dekat 3. Di sukuan yang ketiga kita akan ambil, kita akan tengok yang ni berapa sukuan yang ketiga ni. Okey, yang dekat dalam. Jadi 218 tolakkan dengan 180 kita akan dapat 38. Okey, daripada 38 tu kita akan dapat ialah sebab kat sini sin negatif, kita akan dapat negatif sin 38. Jadi bila kita tekan kalkulator kita akan dapat ialah negatif sin 38, kita akan dapat negatif 0.6157. Okey, dapat tak? Okey sin negatif 42 sama dengan yang tu. Okey, sekejap saya tekan. Negatif sin 142. Okey, dia akan sama. Ingat lagi tak yang kita buat sebelum ni, yang kita tolak satu kita akan dapat yang sepadan lagi satu tu. Okey? Jadi macam ni jugalah. Okey? 270 tolak 218. 270 tolak 218 dapat 52. Tak. Okey, dia akan jadi macam ni. Kena faham, tadi kita dapat daripada 0 point berapa-berapa tu, kita nak cari dulu, kita kena tekan kalkulator, cari dulu kita punya theta. Tapi sekarang ni, kita terus dia bagi theta. Ni terus dia bagi theta lah. Kita tak payah cari theta. Okey, kalau kita nak cari theta tadi, kita kena buat. Yang pertama, dia akan sama. Yang kedua, kita 180 tolak baru dapat theta. Yang ketiga, tadi kita buat 180 tambah theta.
Lepas tu yang keempat 360 tolak theta. Yang tu masa kita tak dapat theta. Yang ni terus dia bagi theta dekat kita. Okey, yang ni terus dia bagi theta dekat kita. Jadi kita nak tengok baki dia. Okey, jadi kita akan cari dekat sini lah. Dekat sini. Okey. Kat sini saja. 360 tolak 218. Tak. Kalau 360 tu, kita akan deal dekat yang sukuan yang keempat. Sekarang kita cuma deal dekat sukuan yang ketiga. Okey, sekarang kita deal dekat sukuan yang ketiga. Okey, dapat sama sebab bila dapat sin 142 tu pun dia akan dapat sama. Kalau siapa-siapa ingat lagi kelas kita sebelum hari apa? Kelas kita sebelum ni? Khamis. Kan Khamis tu kita ada sudut sepadan. Okey, kita dapat satu sudut, lepas tu kita tolak yang tu kita akan dapat yang baki tu. Yang ni lah. Latihan dia sama je. Okey, dia akan dapat sama. Okey. Okey, jadi kita tengok yang ke C pula. C kita ada sin 319. Okey. Darjah 48 minit. Okey, jadi kita lukis balik. Jadi sin mesti akan ada dekat sini dengan sini. Jadi yang ni 319 lebih kurang sini. Kita akan pusing, lebih kurang sini lah. Ini ialah 319 darjah 48 minit. Jadi kita akan dapat, ialah kita nak cari, okey, bila 360 tu duduk sini. Bila dia duduk sini, kita nak cari baki dia dekat sini. Kita nak cari baki dia dekat sini. Jadi 360 tolakkan dengan ini 319 darjah 48 minit. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat, iaitu nama dia theta. Okey. Okey, jadi kita akan dapat dekat sini ialah 360 tolak 319 darjah 48 minit. Jadi kita akan dapat 40.2 ataupun 40.2 ataupun 40 darjah 12 minit. Okey. Jadi yang ini kita dapat yang ini. Jadi kita akan dapat, tengok, kita sin. Dia duduk kat sukuan yang keempat. Jadi dia akan jadi negatif lah, sama dengan negatif sin. Okey, kita ambil yang mana-mana pun dia akan dapat 40.2. Kalau kita ambil 40.2 negatif sin 40.2, kita akan dapat negatif 0.6455. Okey ya. Tadi kita tengok pula yang D. Okey, D dekat sini. Ada tak siapa-siapa yang tanya, kenapa yang ini kita cari yang dekat luar daripada theta ni, tapi yang ini pula kita ambil dekat dalam? Siapa ada yang nak ada soalan macam tu? Okey, bundakan pun betul, tapi yang terbaik jawapan kita ialah 4 angka berarti ataupun 4 significant figure. Okey, kenapa dia akan jadi macam tu? Okey, macam ni. Sekarang ni kita tengok. Okey,
Kita sekarang kalau soalan P ni, kita ada dekat sukuan yang ketiga. Okey, sukuan yang ketiga dia start daripada sini. Okey, jadi kita akan refer kepada yang ini lagi untuk kita dapat maki dia. Yang ini pula kita akan refer dekat sini. Okey, cuba tengok yang D. Cos 118. Okey, buat dulu. Sini 118 lebih kurang dekat sini lah. Sini ke sini. Okey, yang ni ialah 118 darjah. Okey, kita akan dapat dekat sini ialah nak cari yang ini. Okey. Jadi kita akan dapat 180 tolakkan dengan 118. Okey. Siapa yang perasan, yang ini dia akan jadi balik ikut yang formula tadi. Macam mana nak dapat 4.02 yang ini? Okey. Yang ini tengok dia dapat dekat sukuan yang keempat. Okey, dia dapat dekat sukuan yang keempat. Bila sukuan yang keempat 360 tolakkan dengan theta. Theta dia 319 darjah 48 minit. Jadi kita tolak. Jadi kita akan dapatlah yang ni. Okey, kita guna balik formula kita yang ini. Untuk soalan yang ni, formula yang kita akan gunakan ialah kita akan guna yang ini. Kalau dekat sini, okey, kita akan dapat sama. Ini sama. Kalau dekat sini 180 tolak theta. Kalau kat sini 180 theta tolak 180. Kalau kat sini 360 tolak theta. Okey. Yang ini Hani dapat tak lagi? Okey, yang macam mana kita dapat ini? Kita ambil 360 tolak theta. Okey, dapat Okey. Kalau macam Liana tanya, bundarkan boleh, tapi seelok-eloknya dapatkan 4 angka berti ataupun 4 significant figure. Okey, jadi kita tengok pula yang D. Okey, sekarang kita dapat ini. Dekat sukuan yang kedua, cos. Okey, bila dapat kat sukuan yang kedua, kita akan guna 180 tolak theta. Jadi kita tolak. Jadi kita akan dapat dekat sini ialah 62. Okey, kita akan dapat 62. Okey, bila dah dapat 62, kita tahu soalannya ialah cos. Okey, cos dia akan positif dekat sini saja. Jadi kat sini negatif. Jadi kita akan buat negatif cos 62 darjah. Jadi kita akan dapat ialah tekan kalkulator negatif cos 62. Jadi kita akan dapat negatif 0.4695. Okey, dapat tak? Oh ya, hari malam ramai pula pada yang petang tadi. Okey, dapat Okey. Jadi kita tengok lagi dekat sini pula. D, lepas tu E pula. E. Okey, dia ada benda ni. Jadi kita akan tengok, kita lukis dulu. Okey, sekarang 227. Okey, dia akan duduk dekat sini, sukuan yang ketiga. Kurang kat sini. Sini ke sini.
Ini 227 darjah 16 minit. Okey, jadi kita akan buat bila sukuan yang ketiga. Okey, sukuan yang ketiga theta tolak 180. Jadi 227 darjah 16 minit tolak 180. Okey, macam tadi juga tekan kalkulator. 227, okey, tekan 0,3 kali tu, tekan 16, 0,3 kali lagi tolak 180. Jadi kita akan dapat ialah, kalau kita tekan balik kita akan dapat 47 darjah 16 minit. Ataupun kalau kita buat perpuluhan, kita akan dapat 47.27. Ini. Okey, jadi kita tengok soalan ni ialah cos. Cos cuma dekat sini. Yang ni yang ketiga. Jadi dia akan jadi negatif cos. Okey, 47 darjah 16 minit. Jadi kita tekan negatif cos 47 lepas tu darjah 16 minit kan sama dengan kita akan dapat negatif 0.6786. Okey, dapat tak? Yang sampai dekat E dapat tak? Dapat kalau tak dapat bagi tahu tau. Saya ulang balik. Okey, kalau dapat saya snap gambar sekejap. Okey, daripada yang sebelah sini kita ada baki lagi FGH. Okey, sekarang kita tengok soalan F. F dekat sini dia bagi 343 darjah 18 minit. Okey, jadi kita akan dapat ialah case dia akan ada di sukuan yang ketiga, kurang macam ni. Sukuan yang keempat. Okey, jadi bila sukuan yang keempat kita akan guna yang ni. 360 tolak theta. Jadi 360 tolakkan dengan 343 darjah 18 minit. Jadi kita akan dapat ialah tekan kalkulator kita. 360 tolak 343 18. Jadi kita akan dapat 16.7 ataupun 16 darjah 42 minit. Okey. Sekarang F dia bagi cos. Yang ni memang positif. Jadi cos ambil mana-mana pun kita akan dapat sama. Contoh saya ambil 16.7. Jadi kita akan dapat cos 16.7 kita akan dapat 0.9578. Okey. Siapa sampai F ni dia masih lagi 50-50? Ada tak? Okey Semua okey? 100%. Cantik. Sekejap saya minum air sekejap.
Okey ya, kita akan sambung yang G pula. Okey, yang G pula kita ada 98. Lebih sikit sini. Ini ke sini 98. 16 minit. Jadi dekat sukuan yang kedua kita akan guna 180 tolak theta. Jadi 180 tolakkan dengan 98 darjah 16 minit. Jadi kita akan dapat ialah apa guna jawapan sini. 180 tolak 98 darjah 16 minit kita akan dapat ialah 81.73 ataupun 81 darjah 44 minit. Jadi sebabkan yang ini soalan ni ialah cos, yang ini kat dua yang ini sin saja positif jadi negatif cos 81.73. Jadi kita akan dapat ialah negatif 0.1438. Okey, dapat tak sama dengan saya untuk G? Baik, soalan dah salah. Ini cos. Oh, tangent Okey. Maknanya saya tersalin salah lah soalan tu. Okey, sebab saya tengok dalam jawapan tak sama untuk yang ini. Tapi rupa-rupanya dalam jawapan tu yang ini tangent. Saya terbuat cos dalam soalan saya. Okey jadi dapat. Jadi kita saya padam yang sebelah sini. Kita akan buat yang last kali H. Okey, untuk H kita akan tengok tangent 208 darjah 23 minit. Jadi kita akan dapat ialah 208 lebih kurang kat sini sikit 208 darjah 23 minit. Jadi sebabkan dia di sukuan yang ketiga, kita akan dapat theta tolak 180. 208 darjah 23 minit tolak 180 darjah. Jadi kita akan dapat Okey, 28.38. Yang ini kita akan dapat 28.38 ataupun kita akan dapat 28 darjah 23 minit. Okey, jadi kita akan tengok yang ni sebabkan yang tangent memang kat sini positif, jadi kita akan dapat tangent. Okey, pilih 8.38. Kita akan tekan kalkulator, tangent 28.38 kita akan dapat 0.5402. Okey. Semua dapat sama juga kan dengan saya? Jadi untuk soalan ni kita dah habis. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Sekejap, snap gambar.
Okey, kita tengok ke soalan yang seterusnya di muka surat 12. Inilah yang saya kata sebelum ni. 5403. Okey, boleh. 5403 pun boleh. Okey, sebab dia cuma beza kat belakang saja. 0.001. Okey, ini. Kita akan buat berdasarkan segitiga berikut, lengkapkan jadual. Okey, kita cuma tengok jadual tu dan kita lengkapkan. Ini saya tunjuk dulu. Okey, sekejap saya padam yang ini. Okey, siapa yang tak ada modul, salin dulu. Salin dulu. Siapa yang ada modul, memang segitiga tu dah ada dah dekat situ. Okey. Jadi kita tengok contoh dekat sini. Okey, ini dia bagilah 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah. Okey, kat sini sin theta, lepas tu cos theta, tangent theta. Okey, kita akan dapat macam ni. Okey. Jadi tengok dulu macam mana nak buat. Okey, kita tengok sin theta untuk 30. Okey. Ini maklumat yang dia bagi. Kalau sin theta 30, kita akan dapat 1/2. Ini kita akan dapat 3/2. Ini kita akan dapat 1 per square punca kuasa 2 ataupun square root square. Okey, lepas tu kita akan dapat kat cos ni ialah root. Baik, ini yang mana? Ya. Okey. Ini maklumat yang dia bagi lagi. Cos ni besar sangat. 3/2, 1/3, 1/2 root 3. Okey, ini 1. Ini 1. Okey, dah salin
Salin, yang mana yang tak ada tu dah salin lah yang ni. Okey, salin dulu. Okey, siap ke tak siap lagi? Tak ada yang reply apa-apa pun. Mengantuk dah apa? Dah ha? Okey, saya padam yang ini. Okey, yang ini memang dia dah bagi dah. Okey. Jadi kita akan tengok sin. Ini yang saya suruh ingat sebelum ni. Kalau sin kita akan dapat opposite per hypotenuse. Kalau cos adjacent per hypotenuse. Kalau tangent opposite per adjacent. Tapi saya rasa semua dah ingat dah ni. Okey, tak lupa ni. Senang je kan? Okey, jadi kita akan dapat ialah, kita tengok. Sin theta. Theta dia dekat sini. 30, 60, 45. Okey, kita tengok dulu. Sin 30. Bila sin 30, kita akan dapat opposite per hypotenuse. Okey. Kita tengok 30 dekat sini. Sin 30. Jadi kita tengok kat sini kalau bersetentang kita akan dapat opposite, yang paling panjang ialah hypotenuse. Okey, jadi kita akan dapat ialah opposite H ni 1 per dengan hypotenuse. H ni ialah 2. Jadi kita akan dapat 1 per 2. Nampak tak idea dia macam mana nak dapat tu? O tu bersetentang. Okey? O opposite bersetentang adjacent. Bersebelahan. Hypotenuse lah. Saya nak tahu je lah. Saya silap ke. Okey ya. Jadi dah nampak dah kan. Okey, kita buat pula. Yang 60 pula. Okey, kalau kita buat 60, ni 30. Okey, kalau 60, kita tengok dekat sini. 60 sini. Yang bersetentang dia ialah square root 3. Okey, perkan dengan opposite, lepas tu adjacent dia. Opposite dengan hypotenuse. Hypotenuse dia ialah 2. Jadi kita akan dapat 2. Siapa yang tak dapat lagi, bagi tahu, saya akan cuba terang semampu yang boleh. Semua nampak dia macam teorem Pythagoras yang biasa saja. Okey, lepas tu kita test pula yang 45. Okey, kita cari mana 45. Mana dia 45? Okey, dia ada lagi satu gambar. Saya tak lukis.
Tak guna warna hitam. Kalau dalam modul ada dua-dua gambar tu, ini saya lukis untuk bagi yang belum ada modul. Ulang semula, okey, nanti saya ulang balik. Okey, ada lagi satu kat sini. Okey, jadi kalau 45 untuk sin sama juga, opposite per hypotenuse. Okey, kita tengok 45 sini. Jadi opposite dia bersetentang mesti kat depan ni. Jadi opposite hypotenuse dia mesti yang ini, yang paling panjang. Jadi kita akan dapat ialah 1 per dengan square root 2. Okey kan? Jadi saya tunjukkan lagi untuk dapat cos pula. Okey, bagi yang siapa tak dapat tengok. Cos kita akan gunakan ialah adjacent per hypotenuse. Bersebelahan perkan dengan hypotenuse. Okey, yang mana tak dapat lagi tengok saya tunjuk. Okey, siap. Okey, kita tengok cos pula. Cos 30. 30 ada dekat sini. Okey. Yang ini opposite, yang belah sini ialah bersetentang. A. Hypotenuse dia dekat sini. Jadi untuk cos adjacent per hypotenuse, kita akan ambil adjacent dia A ni 3, square root 3 perkan dengan hypotenuse dia 2. Jadi kita akan dapatlah yang ni. Amir dapat tak lagi? Nah, Amir dapat tak? Macam mana? Okey, saya tunjuk lagi sekali. Okey, tak apa. Okey. Sekarang kita tengok cos 60. Okey, untuk cos formula kita ialah adjacent per hypotenuse. Adjacent per hypotenuse. Okey, Amir tengok dekat sini. Cos 60. Jadi mana sudut 60? Yang ini ialah sudut 60. Okey? Jadi kalau bersetentang, kat sini kita panggil apa? Amir, kat sini apa dia? Kita akan dapat apa kalau bersetentang dengan dia? Opposite ke adjacent? Kalau bersetentang, menghadap. Kita dapat apa, Amir? Hypotenuse? Bukan. Oh, kawan dia yang jawab. Bukan, hypotenuse mesti yang paling panjang, yang ini. Tapi yang ini kita bersetentang. Kita menghadap. Opposite. Okey, kita akan dapat opposite ataupun bersetentang. Okey, ini kita letaklah O. Lepas tu yang bersebelahan, kat sini confirm akan jadi adjacent. Yang paling panjang akan jadi hypotenuse. Okey, sekarang kita nak tengok yang 60-nya. Kita akan ambil adjacent dengan hypotenuse. Sekarang adjacent dia berapa? Adjacent dia berapa sekarang? Dua. Kan, ni A kat sini. Ini jumlah dia 1.
Jadilah 1. 1 per dengan, okey, hypotenuse dia berapa? Hypotenuse dia 2, H ni 2. Jadi 1 per 2 dapatlah yang ini. Okey, saya tanya Amir saja. Okey, saya tanya Amir saja. Kita buat yang 45 lah. Okey, Amir jawab dekat chatting ya nanti. Okey, bila kita nak ambil cos, kita akan guna adjacent per hypotenuse yang bersebelahan perkan dengan hypotenuse yang paling tinggi, paling panjang. Okey. Okey, sekarang Amir fokus dekat sini saja. Okey, sebab kita nak buat 45 darjah. Okey Amir, bila yang ini kita panggil apa? 45 darjah yang menghadap dia kita akan panggil apa Amir? Dua start dengan huruf A. Kan, dia akan jadi opposite, bersetentang. Okey, sebab dia bertentang. Okey, kat sini ada orang kat sini. Jadi kita tengok berdepan. Saya tengok sana, sana tengok saya. Dia mesti kita panggil bersetentang, opposite. Ini ialah O. Okey, lepas tu yang paling panjang ni ialah hypotenuse. Lepas tu Amir tengok yang mana lagi tak ada. Yang tak ada cuma yang ni. Confirm yang ni ialah addition. Senang kan susah Amir setakat ni? Okey Okey, lepas tu Amir tengok pula. Kan kita nak cari cos untuk 45. Okey, adjacent dia berapa? A dia berapa? Untuk yang segitiga ni. A dia 1, cantik. Okey. 1 perkan dengan hypotenuse dia berapa? Square root 2 kan? Jadi yang ini. Per lah dengan square root 2. Dapatlah. Senang ke susah? Senang je. Okey siapa yang memang dia familiar guna bahasa Melayu, guna bahasa Melayu. Bersebelahan, bersetentang, hypotenuse samalah. Okey? Macam saya guna bahasa Melayu tapi saya memang hafal yang bahasa Inggeris. Walaupun penggunaan biasa saya bahasa Melayu. Sebab masa saya sekolah dulu, masa saya form 4 dengan form 5, seluruh Malaysia buku teks untuk matematik, sains, fizik, kimia, bio, dia memang kerajaan buat dalam bahasa Inggeris saja. Waktu zaman saya tu. Cikgu ajar bahasa Melayu tapi buku teks bahasa Inggeris. Jadi istilah-istilah tu saya ingat yang bahasa Inggeris lah. Walaupun saya lagi selesa guna yang bahasa Melayu. Okey Jadi kita tengok pula yang tangent yang bawah ni. Okey, jadi kita akan tengok tangent 30 dulu. Okey, siap. Okey, kita akan tengok tangent 30 dulu. Jadi tangent kita akan guna formula opposite per adjacent. Bersetentang per dengan bersebelahan. Okey, kita tengok yang 30 dulu. Okey, 30. Ni, kita tahu dah yang ni opposite hypotenuse adjacent dia. Okey, sekarang kita tengok opposite dia berapa? Opposite dia ialah 1. Jadi kita letak 1. Per dengan adjacent dia berapa? Adjacent dia square root 3. Jadi sama tak? Boleh. Okey. Sekejap, saya padam baliklah yang ni.
Okey, nani pula. Okey, nani pula. Okey, nani kita akan buat tangent 60 darjah. Okey, nani tengok dekat sudut 60. Okey, yang bersetentang. Kat sini kita panggil apa? Nak letak apa? O ke A? Dia menghadap kat sini. Okey, letak O. Cantik. Okey, O. Lepas tu kat bawah ni kita nak letak apa? A ke H? Okey, tak apa Zul, tak apa. H. Kan H mesti yang paling panjang. Yang paling panjang sini. Yang ni apa? A. A. Okey. Sebab dia bersebelahan. Bila opposite dekat sini, yang ni confirm A. Yang paling panjang ialah H. Okey. Sekarang saya minta Nani saja tulis dekat chatting tu nanti. Okey, kita akan buat O per A untuk 60. Jadi opposite dia berapa? Opposite dia square root 3 kan? Okey, Nani tulislah square root 3 per dengan adjacent dia berapa? Adjacent dia 1. Jadi tulislah 1 kat bawah dia. Jadi square root 3 per 1. Jadi kita akan dapat samalah. Ini salah ni. Square root 3 per 1. Okey. Okey, dia boleh je dapat square root 3 terus sebab square root 3 bahagi 1 square root 3. Tapi kalau buat yang tu nanti student tak faham pula. Yang ni pun sama juga, 1 bahagi 1 dia akan dapat 1. Sebab tu dia tulis 1 terus. Jadi tak apa. Yang tak faham tengok lagi sekali. Okey, jangan putus asa sebab benda ni senang je. Sekali kita dapat, terus kita dapat. Sebab dia senang je. Sementara nak dapat tu yang perjuangan tu. Bila dapat dah nanti okey senanglah. Dia senang je. Okey, jadi tengok yang tangent 45 pula. Kita akan tengok yang ini pula. Okey. Nani cuba lagi sekali, okey? 45. Okey, kalau dekat sini kita nak letak apa? O ke A? Nani. A, kan? Kan saya kata kalau bersetentang opposite. Okey, ini O. Sebab 45 bersetentang kat sini. Yang ini menghadap sana, 45 menghadap sini. Okey, dia akan jadi O. Opposite dengan 45. Okey, lepas tu A kita nak letak kat mana? Dekat 1 ke kat square root 2? A dia. Square root 2, kan square root 2 tu hypotenuse. Kan saya kata yang paling panjang hypotenuse. Okey, A akan duduk kat sini. Cuma ingat 3 benda je. Yang pertama, bila sudut tu bersetentang, iaitu mesti jadi O. Yang paling panjang mesti jadi H. Yang baki tu confirm A. 3 benda ni je. Kita ingat rule tu, kita ingat peraturan tu, terus kita dapat. Okey ya? Tak apa, nanti kita ada latihan, okey? Nanti kita buat lagi. Okay, jadi kita akan dapat 1 per 1 lah. OA, 1 per 1, kita akan dapat 1. Jadi senang saja. Okey. Jadi semua buka dulu muka surat. Okey, buka muka surat 12. Sama juga. Jadi dekat situ ada hitung nilai bagi setiap berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, cuba buat. Ini deriva mana? Ni. Kan ada segitiga kecil ni. Okey, cuba buat untuk soalan ni.
Okey. Okey tak okey? Kalau tak okey, saya bagi soalan saya sendiri dekat whiteboard. Okey Tak apalah, saya bagi soalan saya sendiri dekat whiteboard. Jangan putus asa yang mana yang belum dapat lagi. Kali ni mesti dapat, kali ni mesti dapat. Saya cari soalan yang senang. Okey, saya cari soalan yang senang. Untuk buat contoh. Okey, semua tinggal dulu modul tu sebab saya nak bagi, mungkin ada yang dah faham dah. Ada kawan kita yang belum faham, jadi saya nak tunjuk yang kat depan kita buat sama-sama. Ya, saya buka aircon. Okey, lukis dulu yang segitiga yang saya bagi ni. Sama je ni. Okey, tak apa. Jadi kita buat dulu sama-sama. Ini bukan kuis ni bukan kuis. Ini senang sangat ni kalau buat kuis. Okey, kalau kena lukis guna pen hitam. Okey, abaikan yang tu, abaikan terus. Kita tengok dekat sini saja. Okey, ni saya padam saya. Okey. Semua sekali buat ini. Okey, yang mana yang tak dapat tadi saya sarankan buat atas kertas kosong. Ni azam baru, azam baru. Okey. Okey. Dulu lukis dulu. Okey. Yang kedua pula yang ni. Okey, dah siap dah? Dah siap Ya. Okey, siap lagi? Kali ni kita nak semua betul. Kita sungguh-sungguh kali ni.
Okey ya, semua dah siap. Macam biasa lukis table dia. Okey, lukiskan table dia. $30 darjah, 60 darjah, 45 darjah. Okey, sin theta, cos theta, tangent theta. Okey. Okey Jadi kita akan mula lagi sekali. Okey, Nani ready tak lagi Nani? Ready ya? Okey. Okey, kita test Nani dulu. Okey, tengok kat sini. Kita akan buat sin 30. Okey, formula dia ialah opposite per adjacent. Okey, opposite tu saya beritahu lagi sekali dia bersetentang macam sekarang ni saya sudut depan tu opposite. Okey, yang paling panjang hypotenuse, yang baki dia tu confirm A, adjacent, bersebelahan. Sekarang ni kita buat yang latihan tadi. Cuma saya nak fahamkan kawan kita macam mana konsep dia. Okey? Okey. Nani. Kita buat yang 30. Fokus yang 30 saja. Sudut 30. Okey. Kalau dekat sini kita panggil apa? Yang bersetentang. O. Okey, cantik. Okey, O. Okey. Dekat sini? Tengok ada lah. Yang ni yang paling H. Okey, H. Okey, lepas tu baki dia confirm kat sini ialah A. Okey, sekarang formula kita ialah O per H. Okey, O dia berapa? Untuk 30. O dia berapa? O dia berapa Nani? Tak tahu. Okey, tadi Nani tanda kat mana yang O? Kat mana? 1. Orang lain yang turun jawab, kekasih dia apa? Okey ya. Jadi yang ni O. Kan Nani dah tanda dah tadi O, 1. Ni malah 1. Perkan dengan H. H berapa Nani? H berapa? 2. Perlah dengan 2. Habislah jawapan dia. Macam tu saja. Nani dapat tak lagi? Dapat Okey. Jadi senang je. Okey. Siapa lagi tadi yang tak berapa jelas nak test? Mesti tak mengaku semua. Dia sama je. Memang dalam dunia yang ini memang kita akan dapat sama, yang kita tak guna kalkulator. Dia benda yang sama je, cuma saya nak bagi kawan kita familiar dengan konsep dia. Ada yang belum tahu lagi. Okey, yang ni opposite. Yang ni hypotenuse, yang ni adjacent. Saya nak test bagi faham je. Dia memang sama. Seluruh dunia benda ni sama. Sebab itulah kalau kita tengok buku teks pun sama. Kalau kita beli 3 buku latihan, okey, semua sama. Soalan dia. Okey, untuk yang ni semua sama. Okey, sebab setiap kali saya buat latihan, setiap kali saya buat modul, saya akan guna 3 buku. Buku pertama, ni buku kedua, ni buku ketiga,
pukul lain pula. Jadi memang setiap kali saya buat latihan, kalau modul yang saya buat tu, saya akan guna 3 ke 4 buku. Ada yang kadang-kadang saya guna 5 buku, saya cantum semua. Sebab tu contoh tadi sampai H, sampai I. Sebab modul ni saya yang buat. Sebab Form 5 PTIU tak ada lagi modul. Sebab dia silibus baru. Kawan-kawan saya yang sebelum ni pun, dia tak sempat buat. Tinggal saya seorang ya. Saya yang kena buat modul-modul ni. Okey ya. Jadi saya rasa semua dah jelas dah yang tu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey ya. Tengok balik kat modul masing-masing. Okey, tengok balik kat modul masing-masing. Okey. Ini yang tanpa menggunakan kalkulator ni nantilah. Okey, saya akan buat, nanti kita akan buat revision khas bila kita dah masuk, bila kita sketch tu. Sekarang buka dulu dekat, okey, contoh 13 tu sama je macam tadi. Okey, skip sebab saya buat-buat, saya rasa nak tambah lagi yang contoh 13 yang kita buat tadi. Okey, skip dulu. Sekarang tengok dekat muka surat, sekarang skor rumah 9.5. Jari cepat 9.24. Okey, tak apalah. Okey, tengok dekat sini. Okey, tengok contoh 13. Sebab masa panjang lagi. Okey, contoh 13 sama juga macam kita buat sebelum ni. Okey, kita akan dapat sin theta 0.7071. Okey, tekan kalkulator dapat 45. Lepas tu terus buat. Okey, terus buat. Dia dalam sukuan ke berapa? Jadi sin mesti sukuan yang kedua. Jadi 180 tolak 45. Okey, untuk latihan 13 sama juga. Okey, yang ni sampai E, F, G, H, I. Yang ni lah buat quiz. Okey, yang ni buat quiz lah. Okey, semua tengok yang mana ada modul, tengok yang latihan 13. Tengok saja dulu, jangan buat lagi. Dia ada sampai I. Okey, saya cadang yang itu nak buat quiz. Agak-agak okey tak? Ataupun banyak? Agak-agak okey ataupun banyak yang tu? Okey ya? Okey ya, jadi latihan 13 tu simpan dulu. Yang itu kita akan jadikan quiz. Yang mana? Siapa ada modul, buka muka surat 12. Okey, 12. Latihan 13. Dia akan sambung dekat muka surat 13. Sampailah I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Latihan dia. Okey, jangan buat lagi. Belum lagi. Nanti quiz masa nak habis lah. Ada link kehadiran. Saya ambil yang first tadi. Siapa yang waktu first tadi tak hadir? Sarah hadir tak yang first tadi? Siapa yang sama saja hadir? Hadir? Okey, hadir tak apalah. Tak ada yang first, Nabil. Okey, Nabil, nanti saya top up dalam tu. Okey, sekejap. Siapa yang tak hadir? Nisrina Sufi. Okey. Sekejap, saya catik dulu. Nabil, Nisrina Sufi. Okey, siapa lagi yang tak hadir tadi? Yang first, Farhana.
Habislah. Yang tu saja. Yang tak ada yang first tadi. Okey, tak apa. Okey Okey, jadi kita rehat sekejap sebab tadi struggle lah. Ada kawan kita nak faham. Jadi kita rehat 5 minit. Okey Jadi ada apa-apa nak tanya tak? Soalan. Dalam masa rehat ni. Boleh je tanya. Memang saya tak ada depan kamera tapi saya ada depan laptop saya. Ada tak? Apa-apa soalan? Tak ada kan? Okey, jangan buat lagi nanti bila saya suruh buat baru buat sebab ada kawan kita yang tak ada modul lagi. Saya tulis nanti. Okey, untuk hari ni macam pening sikit. Sekarang ni rehat dulu Azim. Okey, kita rehat dulu. Tadi saya banyak buat silap lah yang depan tu. Okey, dia jadi keliru sikit. Tapi cuba tengok balik sebab kita buat contoh, ada kita buat latihan. Jadi boleh tengok balik nanti. Okey Jadi nak tahu jawapan contoh 13 boleh? Contoh 13. Okey, untuk contoh 13 tu 0.071 tu jawapan dia ialah saya ambil buku mana ni? Terlalu banyak buku. Nanti yang penyelesaian masalah tu lepas pada rehat kita akan buat. Saya check balik. Jadi 0.071 tu dia ada dua jawapan. Satu jawapannya 45, satu lagi ialah 135. Yang soalan Nazmi tanya tu. Okey, kita buat macam sebelum ni lah. Kita lompat. Nanti saya tunjuklah satu, okey. Baru je buat tadi. Tak apa, nanti saya tunjuk balik. Siapa yang rasa tak boleh buat yang contoh 13 tu? Okey, contoh dia tulis sin theta sama dengan 0.7071. Okey. Jadi kita nak cari theta saja, sin tu kita lompat ke sebelah. Jadi sin negatif 1 0.7071. Lepas tu kita tekanlah kalkulator. Tekan shift sin 0.7071 kita akan dapat 45. Okey, 45 ni kita tahu sin ialah dia akan positif di sukuan yang pertama, kuadran 1 dengan sukuan yang kedua, kuadran 2. Jadi kita akan dapat yang kuadran 1 tu confirm dia dapat ada 45 kan. Theta sama dengan yang macam ikan tu. Okey, dapat dah terus. Kita nak cari theta je. Okey, lepas tu pula sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua kita ingat balik. 180 tolak theta. Okey, theta tadi kita dapat 45. Jadi 180 tolak 45 kita akan dapat 35. 135. Jadi senang je. Tapi tak apa, nanti saya akan tunjuk juga. Siapa yang rasa tajuk ni tough? Jujur. Ataupun dia rasa senang, boleh je beritahu. Okey ya semua? Tajuk ni pening. Tu Hana kata senang Farhana kata senang. Okey tak apa. Okey, saya buat hebahan lagi sekali. Confuse kadang-kadang. Okey tak apa. Okey, saya buat hebahan lagi sekali. Saya bukan saya lah, PTIU akan buat seminar online percuma daripada 19 hari bulan sampailah ke 20 berapa dah hari bulan. Saya ingat tarikh saya buat matematik tak ada tajuk
Yang saya buat matematik tu ialah teknik menjawab soalan. Siapa dah download dah ataupun tengok dekat IG Peter Ayu, saya punya tajuk tu taktik dan teknik. Kenapa taktik dan teknik? Sebab kita ada teknik. Okey, teknik menjawab. Jadi kita memang jawablah, kita nak susun macam mana jawapan kita, lepas tu kita nak lepas kita susun tu, lepas tu kalau kita ada pengiraan lagi, kita nak buat dekat mana, nak buat kat bawah tu kan, nak buat kat tepi. Yang itu ialah teknik menjawab. Tapi tajuk saya ialah taktik dan teknik. Ada setengah-setengah benda kita boleh tekan kalkulator saja. Ataupun kita buat calculation, kita check balik guna kalkulator. Contohnya ialah metrik. Siapa dekat sini metrik dia tahu guna kalkulator untuk operasi tambah metrik? Tahu ke tak? Farhan tahu guna kalkulator. Okey, kelas yang saya punya yang baru tu saya kena cari dulu sebab hilang. Saya tak tahu, sekarang ni cuma ada dekat saya 570. Darab dan tambah metrik. Okey. Jadi kalau guna yang tu, okey, saya yang tu tengah cari, hilang. Saya dah beli lah. Apa yang kelas fizikal dengan saya tu memang dah nampak lah kalkulator tu. Tapi saya masa saya pindah daripada Kajang, daripada Putrajaya ke Kajang, HQ saya ni hilang pula. Saya tak jumpa lagi. Mungkin dalam kereta ke, nanti saya cek. Jadi ada cara-cara dia. Jadi kalau student saya tu, dia dah tahu dah cara nak tekan kalkulator tu. Okey jadi kita akan sambung balik sikit lagi. Kita akan habiskan modul kita. Okey. Kita akan habiskan modul kita. Lepas tu saya akan bagi masalah nanti untuk buat buat kuis. Sebab saya tahu dekat sekolah pun dah ada banyak kerja sekolah kan. Tapi yang ni cuti sekolah lah. Takkan ada kerja sekolah lagi. Ada tak lagi kerja sekolah? Contoh 13 saya tunjuk. Okey, jangan risau. Walaupun saya dah tunjuk banyak lah tadi. Soalan sebelum ni kan. Okey Jadi nanti saya akan tunjuk soalan penyelesaian masalah, problem solving. Okey, lepas tu nanti kita akan ada masalah untuk buat kuis yang latihan 13 tu. Okey. Jadi jangan risau. Sebelum tu saya nak tanya, sekolah dah cuti dah kan? Cuti tak lagi sekolah? Dah cuti dah? Okey, kiranya sekolah cuti daripada 17 sampai 25. Okey jadi ada kerja sekolah tak kalau dapat cuti? Tapi homework banyak. Okey. Kalau saya bagi latihan 13 tu ada banyak. Okey. Kalau saya bagi latihan 13 tu sebagai apa tu orang bagi kuis, kalau hantar esok tergaku tak homework? Tak Okey, nanti saya bagi yang 13 tu hantar esok. Kalau siapa yang rajin buat malam ni, okey, boleh hantar malam ni. Okey? Janji buat. Kalau tak faham terus tanya saya. Ni sebelum saya buat balik dengan contoh ni, saya nak bagi tahu lagi satu. Kalau tak faham, okey, kalau tak faham apa-apa nanti tolong WhatsApp saya ke, bagi tahu saya ke, nanti saya bagi nota ke ataupun saya terang secara personal ke. Okey, jangan senyap. Kena faham parent dah bayar RM60. Walaupun bagi setengah-setengah orang RM60 tu kecil,
Tapi kita kena anggap benda tu sangat-sangat besar. RM60. Sebab parent sanggup melabur untuk anak-anak dia. Ada kat luar sana tu, parent yang memang kaya, memang mampu, tapi dia tak mau melabur untuk anak dia. Jadi kena bersyukurlah dapat parent yang sanggup melabur untuk anak dia. Lepas tu lagi satu, ada juga yang dekat luar sana, parent tu dia nak melabur untuk anak dia, tapi dia betul-betul tak mampu. Nak makan pun tak mampu. Jadi kita dalam situasi yang okey ni, kita kena bersyukur. Ada juga situasi dekat luar sana, dia dah mampu dah nak melabur untuk anak dia. Line internet pula tak ada. Jadi yang ni line internet ada, parent mampu, gadget pun ada. Jadi kena bersungguh-sungguh lah belajar. Kalau macam belajar tapi tak faham, itu lain. Sebab Tuhan tak tengok pun result kita, dia nak tengok usaha kita tu. Jadi kita belajar. Macam saya dululah, UPSR. UPSR apa tu dapat berapa saya? Saya dapat 1A ya UPSR. Masa tu lah saya kena kutuk macam-macam dengan makcik saya, dengan jiran-jiran. Nasib baiklah waktu tu saya kena kutuk. Jadi saya ada semangatlah nak balas dendam balik. Kalau orang tak kutuk saya waktu tu, saya hanya buat tak tahu ya. Sebab saya ada masalah. Saya masa kecil dulu, saya boleh membaca masa saya darjah 3. Masa darjah 1, darjah 2, orang lain dah boleh baca tadika, saya tak boleh baca lagi. Saya lambat. Macam tu juga matematik. Saya tahu number masa saya umur nak masuk darjah 2. 8 tahun. Sebelum tu saya tengok number, saya boleh lupa. Jadi saya lambat. Sebab tu ada setengah keadaan saya akan ajar step by step, langkah demi langkah. Sebab saya memang ada masalah, okey, lambat sikit. Orang belajar sekali, saya kena 10 kali baru faham benda tu. Siapa-siapa dekat universiti nanti dia akan jadi macam tu. Sebab kat universiti pensyarah dia akan angkat kita dah tahu dah. Dia bagi jawapan terus soalan. Okey, calculation dia 2 muka surat depan belakang. Jadi kena ada asas tu kuatlah dekat sekolah. Kalau asas lemah nanti akan ada masalah. Jadi bermula pada sekarang lah kena azam betul-betul. Tak kira lah nanti nak ambil course apa pun. Nak ambil wartawan ke, maskom, nak ambil engineering ke, nak ambil law ke apa, matematik dulu mesti kena buat. Kat universiti tak banyak kerja pun sebenarnya. Dia bebas. Cuma dekat universiti tu nanti masalah dia ialah pengurusan masa. Ada yang bangun lewat, habislah kalau kelas pagi. Ada yang main game saja. Kalau mak dia tak tegur, habis. Dia main game dia. Nanti dekat universiti mana ada orang tegur. Nak harap kawan kita pun main game. Jadi masa universiti pun saya bernasib baik. Tidak saya main kaki game lah. Sebab masa tu internet, saya tak ada gadget yang sesuai lah nak main game. Jadi saya buat lukisan drawing. Okey. Nak jawab kuis sekarang. Okey, tunggu dulu. Okey. Sebab saya nak tunjuk satu lagi. Saya tunjuk yang tu, habis yang tu saya bagi masa buat kuis. Saya start 9.45. Saya bagi rehat dulu. Sebab tadi betul-betul ada yang struggle. Jadi kita boleh letih sebenarnya. Jadi kita rehat sekejap. Refresh balik 9.45 jam saya nanti saya akan tunjuk balik problem solving. Lepas tu saya bagi masa untuk buat quiz. Tapi saya akan tunjuk dululah contoh 13 tu. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada? Jadi raya tahun ni tak boleh ke mana-mana. Jadi boleh study lah kat rumah ataupun tidur.
cover balik sebelum ni study sampai tengah malam apa boleh tidur. Ada soalan apa dia? Nabil. Nabil ni nama kawan saya dulu kan. Sekolah Ketua Dor. Soalan apa Nabil? Kehadiran. Kehadiran ya Nabil ada tak lagi? Oh, saya belum catat. Ada lah. Saya nanti sebab saya buat satu je apa tu saya punya yang kelas yang pertama tadi, nanti siapa yang nama tak ada nanti saya akan letak dekat situ. Okey, yang nama yang saya akan tambah nanti Nabil, Nisrina, Sufi dengan Farhana. Ada lagi tak yang saya tertinggal dia tak datang yang first tadi? Selain daripada 4 ni, Nabil, Nisrina, Sufi dengan Farhana. Semua ada ya? Okey, jadi ready kita akan buat yang penyertaan problem solving, penyelesaian masalah dulu. Okey ya. Jadi kita akan start. Kalau buat ini best tak, tapi nanti jadi susah pula, tak apalah. Okey, semua tengok balik muka surat 13. Okey, turn to page 13. Okey, buka muka surat 13. Tengok dekat selesaikan soalan berikut. Bukan tengok yang kuis lagi. Tengok yang bawah dia tu. Okey, yang bawah dia. Okey, saya padam. Yang ni lah, yang ni. Okey. Ada ramai Nabil. Nabil yang mana yang tadi? Tak apalah, nanti saya tengoklah. Saya ada master copy. Nanti saya cek Nabil yang mana yang tak sign tadi, saya gantilah dengan Nabil yang tak ada. Okey. Sekejap saya ambil gambar. Okey jadi saya padam. Okey, siapa yang tak ada modul saya lukis kat depan. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, kita ada yang ni. Macam ni. Ni ada A, B, C. Okey, panjang sikit kita ada D kat sini. Kat sini dia bagi sudut P. Kat sini 16 cm. Kat sini sudut Q. Okey. Dalam soalan ni dia diberi tangent Q sama dengan 4/3. Hitung sin P. Hitung sin P. Okey, P itu sudut lah. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, tengok saya tunjuk jadi kita tengok kat sini. Jadi maklumat yang dia bagi, tangent Q sama dengan 4/3. Jadi kita tengok Q. Q tangent sama dengan, tangent apa dia? Ingat balik. P sama dengan O/A. Okey, jadi sekarang O dia 4. A dia 3. Okey, opposite kat sini. Okey, 16. Jadi 16 dia pemudahkan bahagi 4. Okey, ini 16 lah. 3 ni kita kena darab 4. Jadi opposite adjacent. Jadi yang ini sebenarnya ialah 12. Sebab apa? Sebab yang ni 4, yang ni 16. Okey, sebenarnya dia dah kecil kan. Okey, yang ni sebenarnya ialah 16. Yang ini 3 darab 4 kita akan dapat 12. Okey, jadi kita dah dapat dah maklumat kita. Jadi
dekat sini ya hypotenuse yang kita tak tahu lagi. Bila kita tak tahu hypotenuse, kita akan buat teorem Pythagoras untuk cari. Jadi kita akan buat 16 kuasa 2 tambahkan dengan 12 kuasa 2 square root ataupun punca kuasa 2. Jadi kita akan dapat ialah 16 kuasa 2 berapa? 16 tekan 16 kuasa 2. Okey, kita akan dapat 256. Tambahkan dengan 12 kuasa 2. 12 kuasa 2 144 kan? 144. Okey, kita tambah. Kita tambah 256 tambah 144 dapat 400. Okey, tak ada square root lagi. Okey, 400 ni tekan square root. Punca kuasa 2. Jadi kita akan dapat 20. Jadi okey. Jadi kita tahu hypotenuse kita ni ialah 20 cm. Okey, dapat tak? Teorem Pythagoras. Hypotenuse ya. Semua dapat untuk cari maklumat dulu. Okey, cantik. Lepas tu kita tengok dia minta kita cari sin P. Okey. Kalau sin pula kita akan dapat opposite per hypotenuse. Okey, kita tengok dekat P ni. P ni dia duduk kat luar. Okey, dia boleh jadi sebenarnya macam ni. Jadi kita akan dapat ialah alamak, hilang pula. Sekejap. Okey, kita akan dapat sebenarnya P ni duduk dekat dalam lah. Tapi dia duduk kat luar. Bila dia duduk kat luar, kita cuma tambah negatif. Oh, ulang balik, tak jelas. Okey. Boleh. Okey. Ini saya padam balik. Ni, yang ni dia bagi lah. Okey. Sekarang maklumat yang dia bagi dekat kita ialah tangent Q. Oh, macam silau lampu ni. Tak nampak tak? Okey, tangent Q sama dengan 4/3 ada dalam modul. Okey. Boleh saya ulang. Okey, yang ni maklumat dia bagi. Diberi tangent Q sama dengan 4/3. Soalan dia ialah hitung sin P. Okey. Jadi kita tengok dulu maklumat yang dia bagi. Tangent Q 4 dengan 3. Jadi tangent Q ialah opposite per adjacent. Opposite dia bagi 4. Adjacent dia bagi 3. Okey, tapi ini 16. Sebab apa? Sebab dia dah pemudahkan. Jadi kita dapat dah ini 16 sebab 4 kali 4. Jadi kalau 3 ni kita darablah 4. Jadi kita akan dapat kat bawah ni ialah 12. 12. Okey. Sekarang kita dah dapat dah melalui maklumat ni. Yang ni 16, yang ni 12. Hypotenuse kita tak ada sebab kalau kita nak cari sin P opposite per hypotenuse, kita kena cari juga benda ni. Okey, jadi macam mana kita nak cari benda ni? Kita guna teorem Pythagoras. 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 buat punca kuasa 2 ataupun square root. Okey, lepas tu kita buatlah square root, kekalkan 16 kuasa 2 tekan kalkulator kita akan dapat 256. Lepas tu tambahkan dengan 12 kuasa 2 kita tekan kalkulator kita akan dapat 144. Okey, setakat ni siapa yang okey ataupun siapa yang tak okey? Setakat ni dulu. Teorem Pythagoras ni form 1 ni, tapi tak apa kita ulang balik. Okey lepas dah okey tambahlah 256 tambah 144. Jadi kita akan dapat 400. Square root tetap ada. Jadi dalam kalkulator kita buat square root, buat 400 tekan sama dengan kita akan dapat 20. Jadi 20 ini ialah hypotenuse.
Okey. Dalam kira ni markah. Dalam kira ni markah. Okey ya, semua jelas untuk dapatkan yang ini. Guna hipotenus saja. Teorem Pythagoras saja. Okey ya? Tak ada masalah kan, cantik. Okey. Amel okey tak Amel? Okey ya? Lepas tu bila kita dah dapat dah, kita bolehlah cari sin P. Okey, sin P kita tengok ini kat luar. Siapa tengok dekat luar ni jadi gelabah lah, tak tahu nak buat macam mana. Sebenarnya dia sama je, dia akan jadi kat dalam ni. Bila kat luar ni kita akan letak negatif saja. Okey, jadi kita anggap dia duduk kat sini. Jadi untuk dapat sin opposite per adjacent. Okey, dekat yang ini, jadi opposite dia berapa? Opposite dia mesti dekat sini. Okey. Opposite, yang ni mesti adjacent. Yang ni mesti hypotenuse, paling panjang. Jadi kita akan dapat sin P ialah kita akan dapat negatif. Nanti kita tulis negatif tu. Okey, kita akan dapat opposite dia ialah 12 dengan hypotenuse dia ialah 20. Yang ni lah jawapan kita. Okey. Lepas tu kita akan tulis negatif sebab dia duduk kat luar. Kalau dia duduk kat dalam positif. Negatif 12/20. Okey, soalan saya. Semua jelas tak sampai kat sini? Jelas? Boleh ulang tak yang sin P tu? Okey, boleh. Okey, bila nak cari sin P, P ni duduk kat sini. Kita akan guna opposite per hypotenuse. Opposite per hypotenuse. Jadi, opposite dia ialah, bila kat luar kita anggap dia duduk dalam. Opposite dia ialah 12. Hypotenuse dia confirm 20 paling panjang, jadi adjacent dia kat atas. Jadi kita nak O dengan H saja. O dia berapa? O dia 12. H dia berapa? H dia 20. Jadi kita dapatlah. Ni. Yang ada square root tu lost. Yang square root ni ialah teorem Pythagoras. Okey. Contoh, kita dah dapat maklumat yang ini kita dapat, yang ini kita dapat. Yang panjang ni kita tak dapat. Kita kena cari sebab dia nak guna hypotenuse 20 ni. Kalau kita tak dapat yang ni, kita tak boleh buat. Jadi kita guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ialah kita ambil yang ini, kuasa 2 tambahkan yang ini, kuasa 2 kita letak square root, punca kuasa 2. Tambah. Okey. Lepas tu 16 kuasa 2 tekan kalkulator dapat yang ini. 12 kuasa 2 tekan kalkulator dapat yang ini. Square root ada lagi. Lepas tu yang ini tambah yang ini dapat 400. Square root ada lagi. Okey, bila dah dapat 400 tekan kalkulator kita square root 400 tekan sama dengan kita dapat 20. Jadi kita letak 20 kat sini. Untuk kita dapatkan sin nanti. Negatif tu kenapa? Okey, negatif tu ialah kalau kita duduk kat dalam, kita akan dapat macam biasa positif. Tapi kalau sudut tu dekat luar, kita akan dapat negatif. Dia duduk luar daripada segitiga. Okey? Senang je. Kalau kecilkan 6/10 boleh tak? Okey. Kalau macam ni, disarankan jangan pemudahkan. Okey, boleh je kita pemudahkan. Bahagi 4, kita akan dapat 3/5. Boleh? Tapi sebab dia akan refer yang ni. Yang ni dah 20. Yang ni 12. Yang ni 16. Tiba-tiba jadi kecil. Jadi kalau pemeriksa tu dia macam strict, dia akan pangkah. Kalau yang boleh runding tu dia right lah sebab dia faham. Jadi kalau dia kata kalau kecuali dia kata kecil kan, pemudahkan, okey. Kalau dia tak kata apa-apa, stay macam ni saja.
Kenapa ada negatif dekat depan tu? Okey, macam saya kata tadi lah, sebab yang ini dekat luar. Sudut P ni dekat luar. Kalau sudut P ni kat dalam, dia akan dapat negatif. Positif. Kalau kat luar tu sama, cuma kita tambah negatif saja. Okey Yang ini kita akan anggap dia macam, yang ni teorem Pythagoras biasa saja. Okey? Yang ni kalau ada istilah dalam AdMath tu saya dah lupa dah. Last kali saya ambil AdMath masa saya form 5 lah. Dengan kat universiti tu ada, tapi dia tak panggil AdMath lah. Jadi saya dah lupa habis lah. Okey? Jadi istilah-istilah tu semua saya dah lupa lah. Okey Jadi kita buat quiz. Saya tunjuk dulu contoh 13. Yang ni ada lagi soalan tu, boleh cuba buat. Dia sama saja. Ada yang soalan 2 dengan 3 tu boleh tolong cuba buat. Kalau ada apa-apa nanti snap gambar hantar kat saya. Okey? Ada apa-apa ya, snap gambar hantar kat saya. Okey Jadi saya tunjuk contoh. Okey dah siap dah quiz. Negatif 12, 10 tu jawapan akhir ke? Dia ialah jawapan akhir kan, dia minta sin P. Jadi sin P sama dengan inilah. Negatif 12 per 20. Jangan pemudahkan dah. Okey Nazmi? Okey. Jadi semua buka muka surat 12. Saya nak tunjuk contoh quiz tu. Ada yang hantar lah kat saya. Quiz. Okey Jadi tengok dulu muka surat berapa Surat 12. Okey, buka muka surat 12 contoh 13. Saya nak tunjuk contoh kuis. Okey, saya padam yang sebelah sini. Okey, contoh 13. Jadi dia bagi dekat sini ialah sin theta sama dengan 0.7071. Okey, tengok elok-elok. Okey. Jadi untuk dapatkan theta saja, sin ni kita pindah ke sebelah. Jadi kita akan tinggal sebelah sini theta saja sama dengan, okey, pindah sebelah sin akan jadi sin negatif 1. Tulis balik ini 0.7071. Okey, tekan calculator. Shift sin 0.7071. Okey, jangan lupa shift Shift sin 0.7071 tekan sama dengan kita akan dapat 45. Okey, kita akan dapat 45 darjah. Okey, sampai step ni, siapa ada problem? Semua okey? Sampai step ni. Okey Okey, step yang seterusnya ialah kita tengok. Okey, yang ini tak ada positif. Kalau ada negatif, kita akan tengok yang negatif. Okey, sin dia akan ada dekat yang positif di sukuan pertama dengan sukuan yang kedua sahaja. Okey? Jadi, untuk sukuan yang pertama, saya bagi tahu dah. Dia akan dapat, kalau dapat jawapan tu lah kalau bawah daripada 90. Kalau dekat sukuan yang kedua, kita akan dapat ialah 180.5.
tolak theta. Okey. Kalau dekat sukuan yang ketiga, kita akan dapat ialah yang ini. Siap, nanti keliru pula. Saya double check dulu. Okey. Yang ini kita akan dapat ialah theta tolak 180. Okey. Yang ini sama. Yang ini 360 tolak theta. Okey Kenapa 45? Contoh 13. Okey, tengok balik. Yang ini. Tekan kalkulator kita. Okey, tekan kalkulator kita. Tak nampak ah. Okey, kalkulator kita akan tekan shift, lepas tu tekan sin. Tekan sin. Dah jadi sin negatif 1. Okey, tekan balik 0.7071. 0.7071. Okey, tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat 44.9. Bundarkan, jadilah 45. Okey, Batrisha dapat. Kenapa dia jadi 45? Okey Lepas tu kita tengok. Yang ini dah selesai untuk sukuan yang pertama. Sukuan yang kedua kita akan guna 180 darjah tolakkan dengan theta. Jadi 180 darjah, theta kita 45. Jadi kita akan dapat ialah 135 darjah. Jadi jawapannya ada dua. Satu yang ini, satu yang ini. Dapat ke tak dapat? Senang ke susah? Ini je lah jawapannya. Dapat Okey. Jadi boleh buat sebagai soalan kuis untuk contoh 13. Siapa yang tak ada, saya tulis dekat depan, boleh snap gambar dulu. Ataupun boleh je download dulu dekat dalam phone, nanti tengok dulu. Okey, tak apa, saya tulis kat depan. Okey, siapa yang tak ada soalan, saya tulis kat depan. Okey, kuis latihan 13. Contoh tu saya tunjuk je. Kuis dia dekat latihan 13. Okey. Ni siapa yang tak ada modul latihan 13. Ni kuis lah.
Okey, yang ni ialah soalan kuis. Semua tu. Example 13C tu jawapan dia 144 ke? Sebab taken kuasa 3. 13C. Yang ni kuis. Yang ni kuis, nanti saya bagi tahu jawapan. Okey, cuba buat dulu. Example 13C. Example ada A je. Okey, tak apa, buat dulu. Semua. Okey. Tapi kalau tak siap malam ni tak apa. Boleh hantar esok. Okey? Jangan kalau malam ni nak tidur dulu, boleh. Esok pagi-pagi buat. Okey jangan rush sangat tak apa. Okey, buat santai-santai saja. Sebab kuis tu bagi saya kalau tak faham, boleh tanya saya. Snap gambar ke apa. Okey jadi kalau tak ada apa-apa dah, kita boleh lab dulu. Okey Nanti kita jumpa. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.